Assalamualaikum dan salam perpaduan bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 20 Januari 2023. Kerajaan sentiasa menyediakan pelbagai bentuk bantuan dan insentif kepada orang ramai yang berminat menjadi usahawan agro dan memajukan perniagaan berasaskan pertanian dan industri makanan. Langkah itu antara usaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan meningkatkan tahap sara diri seterusnya menjamin kestabilan bekalan makanan. Berkata, kementerian juga sedang merangka pelan pembangunan strategik bagi menambah baik usaha meningkatkan sekuriti makanan negara sekaligus mengelak berlakunya krisis makanan. Kementerian kita amat pentingkan bekalan. We need to ensure that there is enough supply at the market. And of course, when the supply is enough, the price will reach at the equilibrium when you meet the demand. But untuk sebarang kawalan harga sepatutnya terletak di bawah ini KPDN. Dan untuk pihak kami, kita lebih kepada memastikan yang supply atau bekalan yang mencukupi lah. Beliau yang juga ahli Parlimen Kota Kinabalu menyatakan demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Kempen Kemakmuran Tahun Baru Cina di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, 40 murid B40 dan 15 warga emas masing-masing menerima angpau daripada pihak Agrobank. Ya, pemberian paket makanan segera kepada penduduk terjejas bencana yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS menjadi antara inovasi Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib menjelaskan paket makanan segera dengan teknologi retort ini akan diberikan kepada penduduk di PPS sementara menunggu bekalan makanan bermasak tiba. Menurutnya, setakat ini setiap PPS akan dibekalkan sebanyak 200 paket untuk kegunaan dalam satu-satu masa. Beliau menyatakan demikian kepada media dalam program Hari Keluarga Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat sempena Tahun Baharu Cina di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Produk tempatan ini disediakan daripada pelbagai menu seperti ayam dan daging termasuk nasi putih dalam satu paket tanpa pengawet dan pewarna. Cara penyediaannya begitu mudah. Hanya tuangkan air ke dalam paket dan tunggu sehingga 12 hingga 15 minit sebelum boleh dimakan. Persatuan Pengguna Bijak Pantai Barat Sabah mencadangkan kerajaan menubuhkan satu pasukan petugas khas bagi menyiasat sindiket penjualan barangan sejuk beku di negeri ini. Ia susulan serbuan yang dilakukan pasukan polis dalam satu ops kontraben pada 4 hingga 16 Januari di beberapa kawasan di Kota Kinabalu dan Papar dengan nilai rampasan dianggarkan bernilai 33.68 juta ringgit. Presidennya, David Chan, yang kesal dengan kejadian tersebut berkata, selain menjejaskan ekonomi negeri, juga timbul kebimbangan mengenai status halal serta jangkitan virus. We urge the government to look into this and set up a special task force on this. Also can curb this activity because it's a big leakage also for the government revenues. For the past 10 years, if this thing happened, and also on the food security. David berkata demikian kepada media di Kota Kinabalu. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Idris Abdullah, ketika dihubungi media, memberitahu polis merampas barangan makanan sejuk beku yang dianggar bernilai lebih 33.68 juta ringgit di gudang penyimpanan sekitar Kota Kinabalu dan Papar dalam serbuan menerusi ops kontraban pada 4 hingga 16 Januari lepas. Antara barangan makanan sejuk beku yang dipercayai diseludup masuk ke Sabah dan tidak mempunyai logo halal yang dirampas itu adalah ayam, beberapa bahagian ayam, nugget, sausage serta ikan. Turut ditahan 33 lelaki warga tempatan dan seorang lelaki warga Indonesia berumur antara 19 hingga 51 tahun. Dipercayai terlibat dengan sindiket pengedaran dan penjualan barangan makanan sejuk beku di Sabah. Polis turut mengenal pasti 9 sindiket terlibat dalam kegiatan mengimport ayam sejuk beku
tanpa kelulusan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sabah dan dipercayai telah aktif sejak 10 tahun lalu. Kementerian Sumber Manusia mencadangkan penubuhan Majlis Penasihat Buruh Sabah yang berperanan sebagai platform membincangkan pelbagai isu berkaitan pekerjaan serta mendekatkan hubungan antara majikan dan pekerja. Cadangan disuarakan Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmun. Saya akan pastikan bahawa pekerja di negeri ini akan terbela dan kita pastikan pelaksanaan terutama gaji minimum dan ada beberapa pindaan baru kepada Sabah Labour Ordinance ini. Ordinan Buruh Sabah ini akan dapat dipanjangkan ke peringkat negeri lah. Tapi itu kita akan cuba buat secara berperingkat. Dalam pada itu, menurutnya, bagi mendapatkan input berkaitan serta memperkenal perkhidmatan ditawarkan kementerian, pihaknya turut menganjurkan program Hari Bertemu Pelanggan selain mengadakan Expo Kerjaya untuk manfaat pencari pekerjaan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Juhar Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Turut membuat kunjungan hormat Pengarah Jabatan Penerangan Sabah Jainisa Muhammad Nor. Kunjungan bertujuan memaklumkan mengenai komitmen dan kesediaan jabatan meneruskan visi dan misi memaklumatkan rakyat. Kita ada beberapa program yang memang menjadi program utama Jabatan Penerangan Negeri Sabah sebenarnya. Kita sedang merangka beberapa program tapi untuk program yang utama setiap tahun 38 ketua isi rumah KAR di Kampung Pulau Mantanani, Kota Belud yang terjejas akibat bencana ribut dan ombak Julai tahun lepas menerima sumbangan tunai daripada Pusat Zakat Sabah, Majlis Agama Islam Sabah dan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah. Sumbangan disampaikan Pembantu Menteri Tugas-Tugas Khas dan Penyelaras Datuk Fairuz Rendan dan Timbalan Yang di-Pertua Muiz Ustaz Malai Ali Malai Ahmad. Datuk Fairuz yang ditemui RTM memberitahu pihaknya dalam perancangan mencari tapak kediaman baharu bagi penduduk terlibat selain jeti untuk kegunaan penduduk kampung. Saya bawa sendiri kita punya pegawai PPST, ADO dan juga OKK. So hari ini kita akan minta dia orang cari tempat di mana lokasi yang sesuai untuk kita buat penempatan baru untuk mangsa-mangsa yang sudah kehilangan rumah dan tempat yang tidak selamat lagi. Maksudnya tanah dia sudah habis dihakis, so kita minta dia untuk pindah ke tempat baru yang lagi selamat lah. Kami menghadapi bencana hakisan pantai dan terkena ombak besar hari itu serta ributkan. Memang kami ada 3 kali sudah kena begini. Saya amat berterima kasih pada YB dan rombongan hari ini kerana sudi datang merawat kami di sini dan memberi bantuan. Yang 14 hari bulan 7, memang dia takislah sikit-sikit. Lepas tu 24 bulan 12, saya punya toilet, dapur, semua. Dibawa di air tu masukkan, saya sabar saja. Bila 26 sudah, bergegar sudah saya. Saya kasih buka semua, supaya saya dapat dia punya bruti semua, dia punya jing. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada Datuk, kepada yang jabatan-jabatan terlibat seperti Muiz Baitul Mal. Terima kasihlah kepada mereka yang memberi sumbangan kepada orang-orang yang kena bencana ini. Sementara itu, Ustaz Malai Ali ketika ditemui memberitahu Muiz melalui Pusat Zakat Sabah aktif dalam aktiviti kebajikan membantu mereka yang memerlukan, terutama yang dilanda musibah. Setiap ada musibah, semada banjir, angin, dan baru-baru ini ombak di Tanjung Aru, kita sampaikan juga bantuan, dan di Pulau Gaya, dan di Sendakan, dan hari ini di Pulau Mantanani. Tahun lalu saja sudah mencapai jutaan ringgit bantuan yang kita gunakan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui Institut Koperasi Malaysia IKMA Zon Sabah terus komited merancang dan menawarkan program-program pembangunan modal insan berorientasi pelanggan berdasarkan kepada keperluan semasa. Ia melibatkan program bimbingan bagi membantu koperasi melonjakkan pendapatan, keusahawanan koperasi, memperkasa digitalisasi koperasi, pemantapan kewangan dan akaun serta rejuvenasi koperasi.
Menurut pengarah IKMA Zon Sabah Norbiha Kasmuri, usaha ini selaras misi kementerian untuk mewujudkan ekosistem keusahawanan yang holistik dan kondusif serta menyokong agenda pembangunan keusahawanan negara yang inklusif, mampan yang dipacu oleh pengetahuan dan inovasi. Jadi kami akan teruskan untuk memperkasa koperasi-koperasi di negeri Sabah ini dengan memberikan latihan-latihan dari segi untuk meningkatkan kompetensi anggota lembaga itu melalui kursus-kursus wajib dan juga kursus-kursus yang bersesuaian, dan juga kita akan bantu juga mereka untuk meningkatkan kapasiti melalui perniagaan-perniagaan yang dijalankan oleh koperasi. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program turun padang ke arah memasyarakatkan Koperasi 2023 IKMA Zon Sabah di Kudat. Program turun padang ini memberi informasi kepada koperasi dan usahawan berhubung latihan, perniagaan dan ekonomi dalam menjayakan dasar keusahawanan nasional 2030 dan Pelan Transformasi Koperasi Malaysia 2021 sehingga 2025. Peserta yang ditemui menyifatkan program memberi impak yang baik kepada golongan usahawan dan koperasi. Yang di mana peluang ini amatlah berkesan buat kami semua kerana di situ kita dididik daripada zero to hero, daripada awal macam mana pengurusan dari segi akaun, pengurusan dari segi peruncitan dan banyak lagi macam-macam yang di mana sebelum ini kita tidak pernah ketahui bahwasanya dari segi pengurusan koperasi itu begitu luas dari segi untuk mendapatkan menjana pendapatan dan membantu masyarakat. Saya merasa berpuas hati kerana saya mengetahui beberapa info daripada IKMA macam mana mau memasyarakatkan ini koperasi. Jadi ini amat beruntunglah bagi kita yang menghadiri pada hari ini kerana mengetahui beberapa perkara yang sungguh memberi satu impak kepada peserta dan khasnya untuk koperasi. Seramai 40 usahawan dari seluruh Sabah berjaya menamatkan kursus latihan kemahiran dan pembudayaan digital yang berlangsung selama 3 hari yang berakhir semalam. Kesemua usahawan terdiri daripada 5 kluster iaitu makanan dan minuman, gaya hidup, perkhidmatan, otomotif dan pembinaan. Pengarah MARA Negeri Sabah Shahrizin Abdul Sarhadat berkata, program bertujuan mengukuhkan kemahiran dan meningkatkan pendapatan usahawan melalui program digitalisasi. Beliau berucap ketika merasmikan penutupan kursus anjuran Unify Business TM dan MARA Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah edisi Jumaat 20 Januari 2023. Saudara, utamakan keselamatan di jalan raya sempena musim perayaan ini. Pandu berhemah, jiwa selamat. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat. Laungan anak merdeka di bumi Malaysia, tanda kita akan bersatu demi nusa dan bangsa, demi negara tercinta. Lupakan segala duka, hentikanlah provokasi, bersatu teguh bercerai roh.